Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua. Selamat pagi Fariha. Selamat pagi. Ya, dan rakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, baik sentiasa. Tidak kira di mana saja anda berada, tidak kira platform manakah yang anda pilih untuk menyaksikan kami, pastinya di Malaysia hari ini, sama ada di kaca televisyen ke, di tablet dan sebagainya. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Hari ini anda bersama dengan saya, Fazli Fuad, dan juga rakan saya, Fariha. Ya, terima kasih. Dan diharapkan anda semuanya ceria, seperti mana cerianya Fazli hari ini. Ya. Kalau dengar duduk dengan Fazli ni, kalau suara dia tu boleh buat kita mengantuk pun terus tersedar. Tak payah ni, kalau nak bangun subuh tak payah alarm. Saya jerit dia. Bangun! Oh, tapi awak kau tak jerit pun suara awak memang macam tu. Nada ada macam tu terus. Baik, diharapkan anda semua sihat walaupun kita masih lagi berada dalam PKPB sehingga 6 Disember nanti, kecuali mereka yang duduk di negeri Perlis, Kelantan dan juga Pahang. Kabarnya kalau tadi selak-selak surat khabar Fadli, ada juga yang degil nak masuk merentas negeri itu. Ada katanya semalam 30 individu cuba masuk negeri Kelantan tapi disuruh patah balik. Sebab tak ada surat kebenaran kan, atas alasan-alasan yang dikabarkan mengarut juga. Salah satu lagi alasan-alasan yang tak munasabah adalah apa dia? Contohnya? Apa dia? Melihat ni keadaan rumah sewanya. Sebab kata dah lama ni salah satu daripada sebab lah. Dia kata dah lama dah tak tengok rumah saya, takut ada apa-apa berlaku dekat sana. Boleh sebenarnya, memang ada keperluan, tapi waktu sekarang ni memang tak boleh lah. Kita tahu bahawa di negeri Kelantan, di negeri mana lagi, Perlis dan juga Pahang memang kawasan hijau. Tapi kita janganlah sebenarnya kita bawa penyakit sampai ke negeri-negeri berkenaan. Menukarkan hijau kepada zon kuning ataupun merah kan. Tapi itulah dekat ni sesajalah kan, borak-borak dekat Facebook ada yang kata jangan main-main dengan orang Selangor, orang KL, orang Putrajaya kerana kami senior. Kami senior sebab kami dah PKPB dah lama dah. You all baru-baru saja. Kan? Jadi jangan nak buat macam-macam. Tapi itulah dia. Sebenarnya sama je sekarang ini. Kalau anda berada di kawasan PKPB, kalau dah diisytiharkan PKPB itu, ingatlah tidak boleh ke mana-mana. Boleh kan, tapi kena hadkan perjalanan tu. Ada SGR di mana-mana perjalanan kalau anda perhatikan jalan raya telah dilaksanakan kan. Dekat dalam kereta tu ada berapa orang? Kalau lebih daripada 2 orang tu akan ada pemeriksaan dan boleh nak pergi mana-mana, tapi kena ada laporan surat yang telah pun anda minta dekat Balai Polis Berhampiran. Kena sedia maklum Sekatan Jalan Raya telah dilaksanakan sejak malam kemarin. Ini Sekatan Jalan Raya 24 jam. Maknanya dia dah dikuatkuasakan serta-merta. Maknanya tak boleh sekatan, tak boleh melalui rentas negeri lagi lah. Baik, tadi ada juga suara si ibu ini katanya lama dah tak balik Johor Bahru. Tak rindu dah. Mak. Ini sekarang sudah bergelar ibu. Jadi itulah dia, tanggungjawab dah besar. Lepas tu tak boleh jumpa balik kampung pula. Ya, Nem? Betul. Kan, sedikitlah boleh menceriakan kan. Kalau tidak rasa rindu juga. Sebenarnya yang hari terakhir adalah waktu saya pantang di Johor dan sehinggalah sekarang tak balik lagi. Mungkin ada orang yang lebih lama. Tapi tak apa, kita tahan dahulu rindu tu. Apa yang paling penting sekarang adalah keselamatan, kesihatan diri kita. Pastikan anda sentiasa kekal sihat, insya-Allah. Kerana kita yang bekerja di luar rumah ni, maknanya yang terpaksa bekerja di luar rumah ni sentiasa takut. Kerana balik nak jumpa anak-anak, nak balik, ada yang kat rumah ada orang tua, golongan berisiko. Jadi macam-macam perkara yang bermain di minda kita. Nak keluar tu sentiasa kena berjaga-jaga. Ada yang berada di rumah, terus kekal berada di rumah. Tonton kami di MSI. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang bagaimana persediaan kita bagi menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu. Itu antara topik penting yang kita ingin kongsikan kepada anda. Sama-sama kita nak tuntut ilmu bagaimana kita nak merancang kewangan ataupun dikatakan tabung bencana persendirian. Kita tahu banjir yang mana keadaan ataupun monsun timur laut Tengku Johor setiap tahun, saban tahun November hingga Mac adalah bulan yang mana keadaan cuaca tidak menentu. Dan beberapa kawasan yang akan dikabarkan Kelantan, Pahang dan juga Terengganu kabarnya akan dilanda beberapa episod hujan lebat bermula daripada 4 hingga 6 episod hujan lebat yang dikatakan ini boleh menyebabkan keadaan banjir. Belum lagi dengan keadaan air pasang dan juga ribut dan sebagainya. Apabila keadaan hujan lebat yang tidak berhenti, itu yang akan menyebabkan keadaan berisiko, kawasan banjir yang berisiko tinggi itu menjadi lebih buruk. Kita harapkan agar persediaan awal dan juga langkah
langkah-langkah keselamatan diambil lebih awal lagi oleh semua pihak. Mungkin ada di antara anda yang dah tahu dah. Ini adalah timing dia. Masa dia memang dah tahu. Tapi teruk ataupun tidak saja. Jangan ada satu persepsi yang mungkin kali ini tidak teruk sangat di kawasan saya. Sentiasa berjaga-jaga. Dokumen penting sentiasa kita ingatkan untuk anda simpan di tempat yang senang untuk diambil supaya segalanya dapat dipermudahkan bila keadaan ini berlaku. Okey, kita jaga nak kongsikan sekolah dah ditutup pada 9 November. Betul. Tapi 9 November juga dah mula kelas online. Betul. Macam Faria sendiri macam mana? Sebab anak dah tak sekolah. Saya percaya bukan saya seorang saja tetapi semua ibu bapa yang ada anak, apatah lagi lebih daripada seorang anak kan perlu belajar melalui dalam talian kan. Satunya bagaimana terhad daripada segi peralatannya mungkin tak semua ada kan. Itu yang membimbangkan juga. Keduanya ibu bapa ada yang bekerja juga dalam masa keadaan PKPB ni. Jadi tak ada orang yang boleh bantu duduk sebelah untuk menguruskan mereka belajar melalui dalam talian. Yang ketiganya, anak tu sendiri, anak saya lelaki tau. Lelaki ni, dia penumpuan dengan garuk kepala maknya. Perempuan lain. Garuk kepala Dia maknya. 15 minit awal tu, okeylah. Fokus Lepas lah. tu masuk minit ke-16. Nak kencing. Dia pergi kencing. Kita pula yang pergi tarik dia. Cepat tu cikgu. Kan? Cikgu lah kena tunggu. Jadi penumpuan dan fokus itulah anak-anak ni. Saya faham memang nak atau tidak kita kena juga menghadap benda ni kan. Cuma saya bimbanglah sebab dah di akhir tahun pembelajaran anak pun kita tahu memang terganggu dan psikologi anak duduk kat rumah pun anak saya dah mula terjerit-jerit tau sebab dia tak boleh keluar. Saya nak bawa dia pun bawa duduk dalam kereta tak boleh nak keluar pada kawasan luar. Rumah pula kecil. Kalau rumah besar tak apa tau ada tanah tapi duduk di apartmen dan sebagainya, psikologi dia lah dah lain tau. Ya, itu yang kena cari orang rumah yang baru tu. Okey, baik. Gitu. Tak ada gaya bergaya. Okey, jom kita nak lihat ini antara jadual takwim sekolah ya. Kita tahu bahawa 9 November telah pun tamat untuk sesi persekolahan untuk tahun 2020. Okey, ini dia saya nak kongsikan kepada anda semua untuk sesi pembelajaran online ataupun dalam talian dimulakan juga pada 9 November dan sekolah ditutup untuk negeri kumpulan A sehingga 17 Disember, sekolah ditutup untuk kumpulan B sehingga 18 Disember dan untuk peperiksaan SPM, SBM, STAM di Pinda akan bermula ataupun telah bermula sebenarnya pada 22 Februari tempoh hari dan tarikh pemeriasan STPM akan bermula pada tahun hadapan 8 Mac 2021. Ini ada ramai yang tanya berkaitan dengan PKASK ni ya untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 akan ditangguhkan tetapi tarikhnya akan diumumkan kelak. Tapi kalau kita tengok tingkatan 2 dan 3 akan mula sekolah pada 8 Mac tau. Maknanya berapa lama? Tapi kelas online akan bermula pada 20 Januari lah. Betul. Cuma kelas bersemuka ni kan 8 Mac macam mana laluan pada SPM semua kan. Macam mana mak ayah nak menyantuni dan nak cepat-cepat kena adaptasi dengan situasi ini. Nak bagi fokus macam Fariha cakap kan. Macam mana nak lentur anak-anak tu fokus kelas online dan sebagainya. Kita sendiri yang kalau bekerja dari rumah tu nak buat secara virtual ataupun online pun banyak macam-macam benda yang terganggu apatah lagi anak-anak kita. Harapnya ibu bapa dapat adaptasi keadaan ini dengan cepat dan cuba untuk memikirkan bagaimana untuk membantu anak-anak anda tumpukan fokus mereka jika berlakunya perkara-perkara seperti ini. Okey? Okey, selain itu kita nak kongsikan juga kepada anda kes terbaru setakat pada semalam 972 kes positif yang mana kes sembuh 1,345 kes dan 8 kematian baharu yang dicatatkan. Cuma kita nak sentuh sedikit tentang kluster yang tertinggi selain daripada Sabah, Negeri Sembilan sebenarnya. Itulah tiba-tiba kan? 10 kes ya. Biasa kita tengok Sabah mendahului dan Selangor bawah tu kan. Tapi hari ini tiba-tiba mendadak juga 260. Kalau ikutkan statistik Negeri Sembilan mencatatkan 260 kes, Selangor 137, Labuan 63, KL 20, Perak 51, Pulau Pinang 34 ya dan negeri-negeri lain Kedah, Johor masing-masing 8, Melaka, Putrajaya 5, Sarawak 4, Kelantan 2 kes. Itu catatan semalam lah. Dan semalam juga mencatatkan 6 kluster baharu. 2 di Sabah. Kita sentiasa mendoakan juga, kita bimbang juga melihat bagaimana keadaan Sabah kan. Ada juga sukarelawan
ramai juga yang telah pergi ke sana berjuang untuk membantu rakyat Sabah sebab ada juga tempat-tempat yang berada di pedalaman kan sukar untuk mendapatkan bantuan barang keperluan dan sebagainya. Apapun kami ucapkan tahniah dan terus kuat untuk membantu mereka yang memerlukan. Baik, daripada pengisian berkaitan dengan COVID-19, kita nak lihat apa yang dipaparkan di muka hadapan akhbar harian pada hari ini. Kita mulakan dengan berita harian. Baik, ini di muka hadapan berkenaan dengan bantuan prihatin rakyat BPR. Jadi peruntukannya ditambah jika lebih ramai yang layak. Jadi Kementerian Kewangan bersedia menambah peruntukan untuk BPR jika perlu dengan mengambil kira saiz penerima dan situasi ekonomi serta keadaan pandemik COVID-19. Pengarah Belanjawan Negara Johan Mahmud Merican berkata peruntukan 6.5 bilion ringgit yang ditetapkan ketika ini adalah berdasarkan unjuran, namun kriteria tertentu masih ditetapkan bagi memastikan ia disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak. Jadi pembayaran ini nanti akan dimasukkan sebelum Aidilfitri tahun depan. Dan penjelasannya di halaman ketiga. Ini dia kata BPR ataupun bantuan prihatin rakyat ini sebenarnya akan diperluaskan untuk manfaat 8.1 juta penerima dari golongan B40 dan juga bujang. Kena faham kalau sebelum ni bujang bawah 40 tahun tapi 2021 setakat hadnya 21 tahun saja. Jadi kena fahamlah kan, mungkin 22 tahun bujang dah tak dapat. Tak dapat dah. Jadi ini diambil kira saiz prima situasi ekonomi dan wabak COVID-19 yang belum berakhir. Jadi dia kata kalau ikut julat gaji prima dinaikkan dari yang bujang bawah 40 tahun tu kan, yang 21 tahun tu kan dulu RM44,000 bagi kumpulan B40 dan RM2,000 untuk bujang, masing-masing menjadi RM5,000 dan RM2,500. Ada peningkatan lah untuk tu bantuan tu. Dan sikit saya kongsikan pendapatan isi rumah yang gajinya RM2,500, kalau ada anak seorang RM1,200 bantuan didapat, dan kalau dua anak atau lebih RM1,800. Kalau yang kelas kedua tu RM2,501 hingga RM4,000 dapat bantuan, RM800 untuk anak seorang. Kalau dua atau lebih RM1,200. Dan yang ketiga RM4,001 hingga RM5,000 pendapatan isi rumah. Bantuan untuk satu orang anak RM500 dan dua atau lebih RM750. Maksudnya dekat sini tak ada yang tertinggal lah ya. Semuanya diberikan bantuan daripada pihak kerajaan sendiri. Kita dengarkan juga ada keluhan daripada rakyat yang memikirkan bahawa kerajaan membantu memfokuskan tentang mereka yang berada dalam kategori B40 sahaja ya. Sebenarnya kerajaan masih lagi mengkaji untuk M40 ini, M40 ni, tetapi masih lagi dalam peringkat kajian dan juga perancangan. InsyaAllah akan ada lagi lah ya bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka golongan bersasar ini. Baik, daripada berita harian kita nak lihat di mana? Harian Metro? Ya, Harian Metro kali ini rentetan mungkinlah ya disebabkan COVID-19 ini ramai yang terkesan, yang diberhentikan kerja. Masalah kewangan ini sentiasa membelenggu mereka yang terkesan ini, dan ada di antara mereka ini mungkinlah meminjam wang ini kepada Along. Along ni memang dah tahu dah kan, dia punya interest tinggi, lepas tu tak bayar, kena simbacat dan sebagainya. Tapi ini di Harian Metro memaparkan hanya kerana gagal melunaskan hutang RM3,000 kepada Along, seorang lelaki diikat, dipukul dan juga diugut bunuh selain dikurung dalam sebuah bilik di Sungai Petani, Kedah. Bagaimanapun, mangsa berjaya diselamatkan polis selepas abangnya membuat laporan sebaik Along terbabit menawarkan diskaun. Ada diskaun pula ni. Ini dah Along terdesak ni kan. Along pun terdesak. Along pun terdesak juga nak duit cepat kan. Ada diskaun ya. Okey, jadi butirannya terus saja di muka surat 6. Ini dia paparannya. Dan tahniah juga diucapkan kepada anggota polis ya adalah Ops Cantas Venture kerana berjaya membuat serbuan, dan dalam serbuan itu polis turut menahan 5 lelaki berusia 23 hingga 37 tahun dipercayai ahli sindiket terbabit yang beroperasi sejak setahun lalu ya. Okey, ini dia butirannya yang minta diskaun tu. Okey, daripada RM3,000 sindiket itu meminta abang peminjam membayar RM1,500 selepas diberikan diskaun. Namun Along menghubunginya semula dan meminta peminjam bercakap sendiri dengan abangnya supaya membuat bayaran ataupun peminjam akan dibunuh. Ya, mula-mula minta RM1,500 tetapi abang peminjam kemudian menerima SMS supaya membuat bayaran RM2,000 pula secepat mungkin dan hutang akan dianggap selesai, namun disebabkan rasa takut serta curiga abang tersebut membuat laporan polis. Itu ada.
Apa yang kita boleh belajar dekat sini, kita tidak perlu untuk takutlah ya. Andai kata kalau ada ugutan daripada Along. Kadang-kadang Along ni sebenarnya dia pun takut. Dia pun takut sebenarnya dengan polis. Tapi mereka ni saja nak takutkan pemangsa, mangsa. Ya, mereka kata bahawa Bagi kalau tekanan tak lah. bagi tekanan, kalau tak bayar hukum bunuh, nak dibunuh dan sebagainya. Tapi kita yang berada dalam situasi itu, buat saja laporan polis ya. Pandailah polis nanti nak buat apa-apa saja tindakan kepada penjenayah tersebut. Baik, itu dia yang menarik di Harian Metro. Kita nak lihat di NST. Ya. Okey, di NST pula ini berkaitan dengan inisiatif kerajaan untuk menyelesaikan isu pengangguran di mana 44,940 job seekers rehired. Maknanya penganggur diambil semula bekerja mengikut kepada peningkatan kemahiran. 44,940 job seekers rehired. Various initiatives including upskilling, reskilling to address jobless issues, says Deputy Minister. A total of 44,940 people have been rehired through the Re-employment Replacement Program and the My Future Jobs portal. The Dewan Rakyat heard yesterday. Dan juga dikongsikan di sini, there are some 500,000 job opportunities available for those affected by the pandemic. Dan apa yang dikongsikan, beberapa sektor yang mana termasuklah perakaunan, kerani, construction dan juga pekerja kilang yang berada dalam bidang admin, itu antara golongan yang terjejas dan mereka juga akan mewujudkan, mereka yang saya maksudkan sini maknanya pihak kerajaan akan mewujudkan pekerjaan baharu dan yang difokuskan di sini adalah lebih kepada sektor digital. Apabila ini antara tindakan ataupun inisiatif yang diambilkan kerajaan kerana beberapa sektor yang lain itu perakaunan, bisnes, admin dan sebagainya terpaksa diberhentikan kerja, tidak dapat bertahan di kala pandemik ini. Jadi peluang pekerjaan baharu dalam bidang digital akan diwujudkan. Kita harapkan yang terbaik kes pengangguran ini dapat diselesaikan. Okey, seterusnya utusan Malaysia. Ini satu lagi yang berlaku dalam keadaan pandemik ini, sebanyak 254 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh Selangor bermula Januari hingga September lalu. Dikabarkan di sini Jabatan Kebajikan Malaysia, daripada keseluruhan kes yang telah dicatatkan, 224 kes merupakan kaum wanita, manakala 30 kes lagi adalah kaum lelaki. Bukan sahaja wanita saja. Maknanya lelaki juga terlibat dalam kes keganasan rumah tangga. Yang tertinggi dicatatkan di sini adalah di Gombak, Subang Jaya mengikuti tangga yang seterusnya dan Klang 29 kes. Jumlah keseluruhannya adalah 90 kes. Antara yang berlaku adalah perbuatan mendatangkan kecederaan atau mencederakan mangsa secara fizikal merupakan kes tertinggi iaitu 119 kes. Seterusnya hanyalah berbentuk sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal. Okey, ini yang dapat dikongsikan utusan Malaysia dan juga NST. Banyak lagi sebenarnya yang ingin kita kongsikan di MHI. Antaranya adalah selepas ini Fariha akan menemu bual mangsa banjir kilat di Hulu Langat yang telah pun berlaku pada 4 hari lalu. Seketika nanti di MHI. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, untuk seterusnya kita nak bercakap berkenaan dengan apa yang berlaku baru-baru ini. Minggu lalu di Hulu Langat, mereka mengalami banjir kilat secara tiba-tiba mendadak kan, air naik sehingga paras dagu. Jadi ini kita nak mengetahui sikit bagaimana keadaan mereka berkenaan dengan pasca banjir kilat di Hulu Langat. Kita nak bersama dengan salah seorang penduduk yang turut terkesan akibat banjir kilat di Hulu Langat ini bersama dengan Fauzi Abdul Majid yang kini kita buat panggilan video bersama dengan beliau. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi, Cik Fauzi. Ya, apa khabar? Baik. Cik Fauzi sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Fauzi sekarang berada di kediaman sendiri ya? Dah. Hari yang sama juga, petang yang sama juga kami clear balik, kemas balik dan boleh tak ada apa masalah lagi lah. Ya. Okey, kejadian itu pada minggu lalu, hari Rabu katanya hujan lebat. Memang tak henti ke satu hari itu?
lebih daripada 15 jam saya ingat hujan daripada pagi sampai ke pagi esok tu. Macam air naik pada hari Khamis. Air naik pada hari Khamis pagi dalam pukul 3 pagi bersama sebenarnya disebabkan sungai yang melimpah. Sungai yang melimpah bila sungai tak dalam, situasi air itu tak dapat menampung limpahan air masuk ke jalan raya. Baik, di rumah Cik Fauzi sendiri kan, air naik sampai paras mana sebenarnya? Rumah saya sikit tinggi, so tak adalah tinggi bahaya sangat. Cuma kelajuan air itu tahap yang berbahaya jugalah sebab dia laju. Dia laju tapi risikonya tinggi sebab semua pagar roboh sebab air memang terlalu laju. Baik. Air terlalu laju. Kejadian ini pernah berlaku atau ini buat pertama kalinya Cik Fauzi menghadapi situasi seperti ini? Ini kali kedua selama 6 tahun. Ini kali kedua. Tapi kali ini dia macam keseluruhan langat ditenggelami air. Keseluruhan. Yang paling teruk Nanding dan Sungai Serai lah. Sebab dekat sana sungai dia sempit dan juga tak dalam. Air dah tak boleh nak mengalir lagi. Dia stop kat situ saja. Baik. Kita tahu ini disebabkan oleh bencana banjir kilat kan? Bila banjir kilat ni memang kita pun tak ada duga bahawa air akan naik begitu pantas dengan derasnya lagi. Jadi bagaimana apatah lagi kita berada dalam keadaan PKPB ini? Melalui pelbagai dugaan ketika ini, Cik Fauzi bagaimana menghadapinya dengan adik keluarga? Mungkin ada yang rasa agak tekanan kan? Ya, pada permulaan air naik pukul 3 pagi itu kita semua dah orang kampung yang mana berisiko untuk air naik, semua kita orang dah kejut. Ketua kampung dah kejut semua. Jiran-jiran semua dah kejut sebab kita air naik terlalu cepat. Maksudnya dia tak menjangka air naik terlalu cepat. Dalam masa sejam air dah masuk ke parah yang berjaga-jaga. So daripada situ kita mulalah sebab dia laju, keadaan mungkin semua orang panik lah, tak sempat nak kemas barang. Daripada situ daripada pukul 10 pagi tu keadaan dah mula stabil. Orang pun penduduk pun dah mula boleh tarik nafas lega lah. Walaupun PKP tapi kita orang still lagi keluarkan mood enjoy lah bermain air. Dalam masa yang sama kita kemas barang, tolong jiran. Rumah saya bernasib baik sebab dia sikit tinggi. Cuma yang jiran-jiran yang rumah bawah tu yang teruk. Sebab air dah masuk dalam rumah semua dah. Baik. Sebenarnya apa yang kami saksikan di kaca TV sekarang ini bagaimana menunjukkan gambaran sebenar kejadian dari atas kan, memang teruk juga. Cik Fauzi masa tu di fikiran apa yang terfikir untuk menyelamatkan? Yang pertama saya fikir jiran saya yang sebelah rumah lah sebab dia orang tua, suami isteri, anak-anak duduk masing-masing. Itu je saya terfikir. Cepat-cepat keluarkan kereta dan cepat kejutkan semua jiran untuk alihkan kereta kawasan yang lebih tinggi. Semua barang-barang keperluan lain tu, kelengkapan lain tu kita kemudiankan. Yang penting kereta dan juga dokumen penting lah, nyawa. Sebab bila dah dalam sejam, 2 jam tu penduduk kawasan sini dah mula masuk, dah mula tolong. So keadaan dah makin lega lah. So apa yang kita fikir budak lah. Nyawa budak dengan orang tua lah. Maknanya kerugian yang dialami Cik Fauzi besar ke ataupun masih lagi? Untuk kawasan persekitaran kawasan saya, kerugian taklah banyak sebab kerugian tu mungkin barang-barang asas yang tak sempat nak diselamatkan. Korban jiwa pun tak ada. So kali ini alhamdulillah Allah dah tolong banyak sebab Allah tahu kita dalam keadaan COVID. So kerugian tu
mungkin orang tak terasa sangatlah. Tak macam banjir yang 7 tahun lepas. Banjir tahun lepas dia lagi besar. Ya. Dia lagi besar. Cik Fauzi, ramalan cuaca pun telah memberitahukan bahawa bermula November ini hingga Mac nanti pastinya cuaca hujan lebat, beberapa episod hujan lebat akan berlaku. Jadi mungkin dengan iktibar apa yang berlaku ini, Cik Fauzi sendiri sudah mengambil fokus mengenai ramalan cuaca ini untuk bersiap sedia sekiranya berlaku sekali lagi episod banjir kilat ini. So far, selepas banjir itu kita orang pun masih lagi berjaga-jaga dengan keadaan cuaca dan juga hujan. Bila selepas habis banjir masih lagi hujan dalam 3 jam, 4 jam, kita masih dah standby. Barang-barang pun keperluan lain masih lagi di atas rumah, masing-masing lah keadaan selamat. Masih lagi belum turun di tempat biasa. Dan sebab air sungai sekarang ni masih lagi besar. Cuma saya haraplah JPS dapat dalamkan lagi sungai sebab punca utama sungai. Air tak dapat menampung bila dia lebarkan sungai, tak dalamkan sungai. Keadaan sungai tak dapat menampung limpahan air hujan. Baik, Cik Fauzi, terima kasih banyak-banyak. Kami mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan kalian yang berada di sana. Dan moga apa yang kita lakukan ini ada jalan penyelesaian yang terbaik. Okey, terima kasih Farihat kerana ambil berat tentang penduduk kami. Baik. Terima kasih banyak. Selamat Okay, jaga diri, Cik Fauzi. InsyaAllah. Baik, itu dia. Fauzi Abdul Majid, antara penduduk yang terkesan dengan banjir kilat yang berlaku di Hulu Langat pada minggu lalu. Baik. Bercakap mengenai dengan banjir, pastinya kita, kalau banjir je hujung tahun, pastinya kita teringat kawasan Pantai Timur kan. Jadi ini antara bikisan yang kita bawakan bagaimana persediaan mereka apabila mengetahui setiap tahun, hujung tahun akan berdepan dengan situasi banjir ini. Kita sama-sama saksikan bikisan yang telah disediakan. Nama saya Muhammad Sri bin Yusuf, tinggal Kampung Botanju. Dia asal orang Pasir Mas lah ni, Kelantan, Pasir Mas Kelantan. Berkenaan dengan banjir ni. Banjir ni biasa berlaku, dia tak tahulah di kampung kita ni. Hujung tahun antara Disember hingga Januari. Bila masuk bulan Disember hingga Januari ni, kami akan bersiap sedialah untuk menyimpan barang-barang perkakas yang penting di tempat yang selamat. Sebabnya banjir ni, Kelantan ni, air naik tiba-tiba walaupun tak hujan. Air daripada Sungai Golok ni dia masuk ke Kelantan, mari ke Sungai Golok, mari ke sungai. Tu akan lipas secara tiba-tiba walaupun tak hujan. Kalau campur dengan air hujan pula, kohor besar lah. Air masuk ke kawasan rumahnya. Tepi dek. Kereta. Biasa banjir ni ada kok berlaku setahun tu 2 kali, 3 kali. Lepas tu nak habis kurang seminggu. Seminggu tu baru kering air. Kalau kira nak selamat barang-barang tu, bila masuk bulan 12 kak, kita akan kemas barang-barang ke tempat yang tinggi lah. Sebab tak tahu bila air banjir tu mari. Dari segi keuangan tu tersimpan lah barang-barang apa ni, pitih ko apa ko untuk guna untuk masa banjir, nak beli beras ko, ikan sardin ko, ikan masin ko. Sebab kalau banjir besar kita tak boleh keluar dah. Nak pergi beli, kalau lebih kurang simpan sedikit. Pengalaman saya alami banjir lepas-lepas lah, banjir saya duduk di kampung ni. Saya berharap semualah siapa-siapa yang akan menghadapi banjir mana-mana pun bersedialah menghadapi bencana ni, kerana banjir ni mari tiba-tiba. Baik, bencana yang tidak diduga. Jadi mungkin kita sendiri boleh membuat persiapan dirilah. Kan kadang-kadang bila lalu bencana, kadang-kadang orang minta tolong untuk bantu keluarga-keluarga masing-masing. Mungkin kita sudah perlu ada perancangan tersendiri untuk menghadapi bencana seperti ini. Baik, kita nak bersama dengan rakan setugas Anim dan juga Fazli dengan tetamu kita untuk bincangkan berkenaan dengan tabung bencana persendirian. Terima kasih Fariha On. Seperti yang dikabarkan, tabung bencana persendirian. Kadang-kadang bila kita cerita pasal menabung ni, dia satu cabaran yang besar sebenarnya. Bukannya mudah untuk kita didik diri kita, dan bagaimana untuk menabung secara efektif ni.
Yang dikatakan memang bila masa kecemasan kita boleh ambil, bukannya bila masa boleh ambil. Betul. Okey? Ada setengah orang tu yang mungkin mempunyai kewangan yang kukuh dalam akaun, mungkin mereka boleh simpan sedikit lah. Tapi sayang sekali kalau anda kata dah tak ada dah, duit dah tak ada dah, sebab nak bagi keperluan dan sebagainya, bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan tabung ini? Jadi untuk itu Anim, kita nak kenalkan tetamu kita. Kita bersama dengan Encik Samsudin Abdul Kadir, Prudent Kewangan kita yang telah pun berpuluh-puluh tahun dah mempunyai pengalaman dalam bidang kewangan ini, bagi cerita tentang tabung bencana persendirian. Kita bercerita tentang keadaan kecemasan. Kalau mungkin mereka yang sudah mengalami keadaan banjir setiap tahun tu, tahulah maknanya akhir tahun ni ada peruntukan yang perlu digunakan untuk membantu menguruskan keadaan dan sebagainya. Tapi kalau keadaan pandemik yang kita tidak pernah jangka ini akan berlaku, tuan ya, maknanya setiap individu akan terkesan. Tabung semakin lama semakin menipis. Itu yang ada simpanan, yang tak ada simpanan satu hal. Betul. Apa pendapat tuan? Okey, dia secara asasnya kita tengok benda musibah ni, kita tak boleh tengok benda yang dah berlaku. Macam tuan-tuan Pantai Timur, dia dah tahu dah hujung tahun musim tengkujuh, banjir sedia. Dia sebenarnya tu musibah yang banjir. Dia ada benda lain macam pandemik ni, tak ada orang jangka pun. Betul. Dan dalam Al-Quran dia surah Yusuf ni, satu benda yang bagi saya lebih menakutkan, bagi saya musibah kalau nak sediakan tabung tu, kalau kita nak kurang, kalau untuk orang Islam ni, surah Yusuf ada kisah 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Maksudnya Tuhan suruh kita buat persiapan untuk 7 tahun kemarau. Yang banjir, ulun ingat 15 jam hujan, right? Hari sama boleh masuk rumah. Yang ni 7 tahun kemarau. Jadi maksudnya dana musibah tabung, musibah kita kena ada pelbagai jenis. Contoh simple. Air ni dia kalau lebih banjir, habis barang-barang kita, right? Dah ada setengah kalau guna perabot cebok memang habislah, kereta dah kena overhaul. Kalau kurang air pula, kemarau, dah air tak ada, tu yang jadi mungkin tabung untuk bencana kesihatan. Air ni, kalau air kurang, mana tangki kena ada. Jadi dari segi tabung bencana untuk apa ni, tabung perancangan tabung bencana kita ni mesti ada semua jenis. Dalam duit cash pun kena ada. Dalam kalau cash saja, sebab itulah orang akan terbeli. Sekarang tambah dengan mudah online, jadi saya nampak dia jadi tak berapa efektif sangat. Jadi kena ada campur semua. Salah satunya kita buat si hijau. Paling basic bermula dengan si hijau. Kalau yang mana rasa tak boleh menyimpan, memang tak cukup, cuba buat si hijau. Saya rasa cukup pun. Macam si hijau mana? ni maksudnya dapat duit RM5 yang RM5. Contoh pagi ni kalau kita makan pagi ni dapat bayar, ada duit tukar tu. Duit RM5 jangan belanja, masuk tabung yang tak boleh buka di bawah. Kalau boleh buka dia tabung habis juga. ayam dulu tu. Tabung ayam tu paling bagus sebab dia tak boleh buka, kena pecahkan je. Tu punya tin yang betul-betul ni kan dia ada yang design RM1 dan sebagainya. Gunakan yang tu. Setiap kali dapat duit hijau, masukkan yang tu. Tu salah satu tabung itulah. Dan satu lagi kalau nak yang sistematik, kita buat potongan terus. Daripada gaji kalau ikut biasanya untuk tabung kecemasan dengan untuk masa depan dia 30%. Cuma tabung kecemasan biasa ataupun tabung musibah ni orang letak 5% lah. Tapi tengok situasi. Kalau asyik macam kata 6 tahun sekali banjir tu, tu amount dia mungkin 5 hingga 10%. Maaf saya mencelah. Ini termasuk kepada mereka yang potong bila ambil insurans. Kan ada potong untuk hibah, ada potong untuk simpanan dan sebagainya. Adakah ini termasuk dengan... Dia termasuk. Contohnya kalau yang untuk insurans atau tercover ni, kita tengok yang kereta. Kereta sebenarnya kalau di bandar ni, macam saya lately lah, memang saya ambil untuk banjir. Sebab selalu kita tengok dulu masa jalan Sultan Ismail ke apa, banjir tenggelam kereta, oh ini bahaya. Dia ada insurans yang tapi kena bayar extra lah. Sebab kalau kita kerap pergi kawasan banjir, macam di bandar banjir kilat dan sebagainya, jadi kita insurankan kereta kita dengan tu. Itu salah satu yang kita boleh buat. Maksudnya sebab kita tak jangka. Tak ramai orang yang buat ni. Sebab dia ada dah. Dulu memang mula-mula tak ada, dia panggil kalau banjir ni memang tak cover. Tapi sekarang ni dah kalau ada, cuma kena bayarlah extra. Cuma dia bagi ketenangan kepada kita sebab tak semuanya boleh kita guna cash. Kalau kereta overhaul banyak-banyak, stres. Bayar untuk coverage sikit je. Betul. Jadi biar ada, si hijau pun ada, kita buat dalam bentuk, kalau cash kita dalam bank tak boleh, kita boleh buat dalam bentuk emas. Zaman dulu kena beli emas beribu-ribu, tak ada. Sekarang RM100-200 kita dah boleh beli dah. Start beli sikit-sikit, the moment berlaku bencana kita boleh gadaikan. Macam tengah pandemik baguslah. Nilai emas pun naik tinggi. So kita boleh guna itu. Campur semua. Si hijau biar ada, duit dalam bank ada, pelaburan dalam contoh tabung haji, ASB, biar ada semua. Sikit-sikit. Masing-masing. Dan satu lagi mungkin orang kurang perasan, tabung bencana ni sebenarnya membantu jiran tu. Maksudnya apabila kita balik kampung, beli barang kat jiran. Sebab bila berlaku bencana kat rumah kita, contoh terbakar ke apa, nak tunggu adik-beradik kita datang saudara jauh. Lambat jiran akan tu. Tapi kalau kita buat tak tahu dengan jiran, itu tak. Itu susahlah tu. Duit pun tak guna dah. Duit sampai lambat. Kalau terbakar ni perlukan orang. Dan saya ingat apa yang berlaku di sebuah negara jiran kita. Sebab kawan saya pergi kat sana, terbakar.
bilik atas di hotel terbakar. Turun bawah bomba penuh. Tapi tak memadamkan kebakaran. Lepas setengah jam baru memadam. Sebab apa? Kena bayar sendiri bomba di negara dia. Nak suruh padam kena bayar dulu. Itu lagi teruk. Ini mengingatkan kita secara tradisional ibu-ibu kita menabung, main duit kutu. Kan suruh seorang pegang. Dulu ialah susah nak ada account bank dan sebagainya. Itu cara mereka kan. Panggil seorang yang akan collect duit dan sebagainya. Tapi menabung secara efektif ni mungkin ada cara tertentu. Dia yang bagus macam saya kata tadi si hijau satu, lepas tu kita dah buat potongan bulanan ke contoh SB, tabung haji sebagai setiap bulan kita dah potong teruslah. Jadi kita dah biar ada banyak sebab bukan apa? Sebab kalau ada satu otak kita akan terfikir duit kat situ. Tapi bila banyak kita kadang terlupa duit kita ada kat sana. Tahu-tahu ada. Apabila bencana baru otak terfikir, aku ada duit lagi dalam akaun tu. Dan dia boleh gunalah. Dan masa tu yang kita boleh guna. Tapi kalau satu memang biar ada banyak. Kalau duit kat rumah saja macam tak ada tenggelam ke apa habis duit kita. Ada rumah terbakar habis. Jangan simpan pun dalam satu tempat. Tabung bencana kita biar ada dalam pelbagai jenis yang berbeza. Emas, hartanah pun boleh. Hartanah contoh kita ada rumah sewa ataupun rumah kita terbakar dan kita boleh pergi pindah ke sana. Tak adalah pergi duduk dewan dan sebagainya. Kalau bangsa-bangsa yang terjejas akibat banjir ini, Encik Samsudin, saya percaya mereka ini boleh kita kategorikan sebagai mempunyai pelbagai lapisan masyarakat, mempunyai pelbagai status kewangan yang tersendiri. Encik Samsudin bercakap tadi berkenaan dengan mereka yang mungkin mempunyai wang, duit hijau mungkin mereka boleh simpan. Tetapi ada di antara kita ni, bukan kata duit hijau, duit RM1 tu pun susah nak disimpan kan. Jadi bagaimana caranya untuk kita membantu golongan seperti ini supaya mereka ini pun juga boleh mendapatkan tabung bencana ini? Dia sebenarnya peranan itulah jiran dan sebagainya. Bila kita tengok seorang kita boleh ajar dia sebab sebanyakkan orang pergi bantu duit je. Dia tak ajar bantu ilmu. Sebab setakat yang saya pergi, rumah orang susah saya tengok setengah rumah tu dia boleh beli pun rumah. Tapi dia menyewa sampai sebab pembelanjaan yang tak perlu. Macam dalam perkahwinan raya ni orang kita banyak melebih benda yang tak perlu. Dia lebih nak merancang. Kalau orang nak kahwin, dia bukan merancang kehidupan lepas berkahwin. Dia merancang setahun untuk majlis perkahwinan. Jadi dia lebur RM40,000 untuk majlis tahta 4 jam je. Jadi banyak orang kita nampak memang tak duit tapi sebenarnya ada setengah duit tu dia dibazirkan. Contoh saya ambil paling mudah kat rumah ayam lah. Berapa ramai di luar sana bila nak goreng ayam, tanya dulu anak-anak nak makan tak ayam malam ni? Nak makan bawang ketul. Dan kita goreng banyak tu je. Kalau nak goreng kari pak, tanya dulu. Berapa ramai? Kalau yang tanya tu, kalau dah tanya macam tu duit tak ada, itu memang betul-betul tak ada duit. Tapi berapa orang yang tanya? Betul. Biasa goreng masak dulu kan? Masak dulu, lepas tak habis lah. Buang. Itu jadi membazir tu. Sebenarnya ada di celah-celah tu masih ada pembaziran sebenarnya. Tapi yang susah betul kita bantulah kita yang ada ni bantu. Macam tadi kan saya suka dia bila air naik dia fikir jiran dia yang sebelah tu yang dua bomo pergi bantu orang. Jadi tabung ni kita macam tu saya kata tabung bencana tak sebenarnya duit yang kita. Duit yang kita dah labur dalam jiran-jiran. Jasa-jasa kita tu. Nanti mungkin tahun depan jiran pula yang tolong kita. Kan? Itu yang kena memang sentiasa cari masa untuk tolong orang. Macam yang Ulu Langat kalau kita ada kemampuan pergi tengok apa yang tak ada boleh sponsor kita sponsor. InsyaAllah apabila berlaku kita ada orang lain akan tolong kita. Jadi tabung bencana tak sebenarnya dalam akaun kita sajalah. Wallahualam. Ada cara untuk mereka yang mempunyai hutang yang tinggi ni untuk menabung. Sebab kalau hutang dah minus dah maknanya kan. Tapi adakah mereka ada peluang untuk menabung juga? Dia macam orang dah kena penyakit kecil manis dia terus makan lagi, ambil gula lagi. Jadi caranya kecil manis tu sebab apa berlaku? Kena cari punca. Kenapa dia ambil hutang? Cure tu. Biasa orang dia akan cuba cari pendapatan tambahan tapi memang takkan cukup. Kalau tak cure dia penyakit. Dia berhutang tu sebab apa? Sebab selalu yang saya tengok sepanjang hiduplah di Malaysia ni, majoriti orang yang berhutang ni sebab dia rasa diri dia murah. Bukan isu duit. Dia tak ada duit tak apa. Dia rasa diri murah, dia akan sibuk mencari simbol-simbol kekayaan palsu. Kalau biasa kita tengok kereta, orang beli pakai kereta biasa. Tapi logonya lain. Dia spend untuk unnecessary. Jadi apabila kita rasa rendah, dia akan sibuk nak. Ialah macam raya lah. Kalau setengah orang labu ci, labu air, labu sayur, labu selayang. Tidak ukur baju di badan sendiri. Kata orang putih less is more. Orang kaya ni dia semakin kurang. Kita ni semakin lebih. Jadi kalau orang yang maksudnya yang the moment kita rasa diri kita ni mahal, kita akan kurang ambil hutang. Tapi apabila kita rasa murah, hutang ni yang perlu bedakan pembiayaan peribadi, kad kredit, skim masrah mudah. Dan haranu kalau kita tinggal lebih 6 bulan. Macam contoh kita ada emas, right? Tiba musibah datang, kita boleh pergi gadai sekejap untuk nak pusing. Cumanya kalau ada hutang ni memang kena, macam kata, dia sebenarnya, sebab apa kita berhutang? Tiga hutang ni yang tak diperlukan oleh manusia. Pembiayaan peribadi, hutang kad kredit, skim masrah mudah. Tak diperlukan oleh manusia.
Semua memang diadakan untuk seni memindahkan duit kepada pelanggan-pelanggan. Ya. Jadi kalau kita terjebak, mana ada benda yang kita rasa rendah diri biasanya. Ataupun orang ada tanah, kita tak ada. Kita pergi buat pembiayaan peribadi untuk beli tanah. Lalah tanah tu pun tak membuang hasil, itu yang jadi beban. Jadi bagi saya, tingkatkan dulu nilai diri. Salah satu nilai diri senang je nak tingkat, ikut tonton program macam ni. Memang dia akan meningkatkan nilai diri. Dapat ilmu kan? Yes. Itu salah satu. Monsun Timur Laut akan bermula pada esok hari. Tetapi mereka baru tengok hari ini. Ya. Bercakap berkenaan dengan tabung kemanusiaan ataupun tabung bencana ini. Jadi adakah mereka ini telah pun terlambat sebenarnya untuk menyimpan? Dia kata orang putih ni, it is better late than never. Ya. Dan dia boleh bermula dah. Tak boleh kita tengok yang mana satu kita boleh mula. Nak tanya dulu family ke nak goreng ikan ni. Even ikan kering pun tanya dulu. Sebab ikan, kalau ayam tu, masa saya kata 10 ketul, kalau kita goreng semua habis tu right. Tapi kita tanya nak makan 7. So kita ada 3 lagi untuk stok esok. Yang tu boleh bermula straight away lah. Malam ni tengok, tanya dulu. Nak goreng kari pak pun tanya dulu. Bukan kita tak nak membazir. Bukan kita tak nak bagi anak kita makan. Dia nak makan 3 ekor ayam, kita goreng 3 ekor ayam lah. Betul. Jadi jangan membazir. Saya rasa kalau kita kad yang tu memang insya-Allah kita boleh. Dan bagi yang ada hutang pembiayaan peribadi, kad kredit sekarang usahakan untuk settle yang dulu. Sebab hutang ni membuatkan kita semakin lama semakin miskin. Hutang kad kredit 4 tahun sekali jadi double. Itu jadi penat, tak sempat kita nak menyimpan untuk tabung bencana. Pelaburan ni adalah menabung juga. Ya, dia okey. Zaman ni memang tak boleh menyimpan sebenarnya. Kena melabur terus. Cari yang tempat yang ada dividen sekurang-kurangnya 5%. Sebab dia gini, macam duit kita, angka dia memang RM1. Tapi zaman dulu RM1 boleh beli apa? Betul. Zaman saya sekolah dulu 30 sen je bawa sekolah. Sekarang ni bagi anak 30 sen, dia balik-balik campak duit. Sen tak bernilai. Sebab maksudnya angka dia masih RM1 tapi nilai dia berkurang. Jadi macam mana pun menyimpan kat mana tak besar. Janji dalam konsep kita menyimpan tu dia mesti naik nilai. Nilai dalam angka. Yang itu yang Tidak penting. akan merendahkan lagi nilai tabungan Kalau kita. simpan duit bawah bantal, contoh dululah masa ayah saya RM300 boleh beli satu kebun. Kebun tanah right, satu kebun. Sekarang ni 300 boleh beli satu lot kubur je. Angka dia Itu pun sama, mungkin nilai lebih dia lagi. berturun. Nilai lain. Okey, itu dia. Padat sebenarnya. Kalau boleh nak kita panjangkan dengan dari segi lebih terperinci kan bagaimana untuk kita menyimpan dan juga menguruskan kewangan. Terima kasih banyak-banyak Encik Syamsuddin Abdul Kadir, perunding kewangan yang berkongsi dengan kita bagaimana tips untuk kita menyediakan tabung bencana persendirian. Tamadun Rom pun tidak terbina dalam masa satu hari. Wah, Begitu juga dengan tabung kecemasan kita. Andai kata kalau kita tidak mulakan hari ini, bila lagi? Lebih baik kita mulakan hari ini daripada kita tidak mulakan langsung. Okey, jadi ingat-ingatlah pesanan saya ni, okey, untuk anda menjadikan diri anda dalam tabung kecemasan ini. Baik, banyak lagi perkongsian yang akan kami berikan kepada anda semua. Antaranya sebentar lagi kita akan bersama dengan Anem dan juga Fariha. Nampak tak kita dah ada haiwan. Lebih kepada bersama dengan Fariha lah. Fariha ni pecinta haiwan. Kalau anda nak tahu kisah di sebalik pecinta haiwan ni bersama dengan Fariha sekejap lagi, tapi ada seorang lagi yang kita akan bawakan nak bercerita tentang bagaimana ini dijadikan terapi. Lebih-lebih lagi di kala sekarang ni kan kita terpaksa duduk rumah dan sebagainya. Okey, seketika nanti di Mishai. Manja dan jinak. Itulah antara perkataan yang boleh digambarkan untuk seekor kucing. Berusia 25 tahun, Siti Nursedatullela antara individu yang memilih kucing sebagai haiwan peliharaan di rumahnya. Sikap kucing ini mampu memberi ketenangan buat peminatnya. Daripada kecil memang kita orang dah beli kucing. So daripada kecil sampailah sekarang kena ada walaupun seekor untuk beli kat dalam rumah. Kita orang punya kucing bukan jenis, kita orang tak beli kucing. Kita orang hanya ambil kat tepi jalan. Kucing kat luar kan mahal kan. So macam kalau tepi jalan pun kalau jaga elok-elok, sebenarnya dia orang makin lama dia akan jadi cantik, sihat, gebu. Mula membela kucing seawal usia 6 tahun. Kini dia sudah terbiasa menjadikan kucing peliharaan sebagai tempat bercerita. Ada satu masa tu saya down dengan kerja lah. Kerja kawan-kawan sekeliling semua kan. So balik rumah ni nangis sorang-sorang. Tapi dia ada kat situ. Tak tahu macam mana, tapi dia pandang kita seakan dia faham kita punya perasaan. Lepas tu dia datang, dia duduk kat sebelah kita. Jadi kita pun macam daripada 100% memang down, memang mental breakdown tu, jadi macam 50% je saya dah hilang dah perasaan mental breakdown tu. Sebabkan diorang ada dengan saya, kucing-kucing ni ada dengan saya. Pernah memelihara hampir 20 ekor kucing suatu ketika dahulu. Lala percaya
haiwan ini mampu memberikan aura positif buat dirinya. Bagi saya memang satu terapi yang bagus. Kalau siapa macam saya pun ada masalah-masalah dalam diri sendiri kan. Cuma kita je tahu macam mana. So kucing ni adalah benda wajib untuk saya. Sebab dulu masa saya study, keliling saya keluar rumah ke tak ada kucing yang ada. So macam kalau 1 minggu tu saya tak main dengan kucing, saya boleh jadi stres. Saya pergilah cari kucing tu berjalan ke kafe-kafe yang ada kucing ni. Saya main lah, seorang pun jadilah asalkan saya dapat release stres. Baginya, dengan kehadiran haiwan kesayangan Rasulullah SAW ini dalam hidupnya, ia mampu memberikan ketenangan tatkala dia bersedih. Orang akan rasa benda ni kelakar. Tapi mana-mana nak tidur, saya kena ada dalam bilik untuk teman saya tidur. Sebab saya takut tidur seorang-seorang. So dia akan tidur sekali. Macam kalau sedih ke apa benda kan. Stres ke nak cari baju. Baby, ni comel tak? Ni cantik tak? Dah kalau kita marah kan tengok dia orang, alah comelnya, dah lupa dah. Dah memang tak rasa dah perasaan marah tu. So dia orang membantu dari segi mental dan fizikal saya sebenarnya. Selain menjadi penyeri di rumah ini, kucing-kucing ini juga merupakan antara terapi buat Laila apabila dia penat bekerja dan juga untuk menghilangkan tekanan. Dan sekurang-kurangnya dalam masa 2 hingga 3 jam pada satu hari, Laila akan meluangkan masa bersama dengan kucing-kucing ini. Jumlah keseluruhannya kucing Laila ada sekarang ini adalah sebanyak 7 ekor. 7 ekor secara keseluruhannya. Bagi anak bongsu daripada 4 adik-beradik ini, kucing adalah teman yang setia buat dirinya. Meskipun hanya seekor haiwan, kehadiran makhluk Allah ini memberikan keceriaan dan kegembiraan buat dirinya sekeluarga. Orang kata mereka yang sayangkan kucing ni mempunyai sifat penyayang yang luar biasa. Mungkin. Betul? Dia sebenarnya dia boleh mengubah seseorang itu menjadi penyayang. Sebab itu memang bila saya dengar Laila katakan macam emosi, mental dan sebagainya, bila ada tekanan, kalau gaduh dengan kawan dan sebagainya kan. Balik rumah tengok. Bukan tengok, sebab kucing tu dia datang kat kita, dia bagi satu aura yang berbeza. Dia macam dia sayang kita. Kita sayang dia tapi dia sayang kita tu lain. Jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya terapi alternatif ni bila kita ada haiwan peliharaan. Betul. Lagi-lagi di kala pandemik ni ada yang mereka yang tidak pernah ada haiwan peliharaan kan, ini mengambil masa untuk menghilangkan rasa stres dan sebagainya. Salah satu yang dikatakan terapi. Okey, kita terus bersama dengan teknologis profesional Dr. Mazrul Fahmi Mahadzeh selaku doktor veterina. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Sama-sama, dengan terima kasih, rakan-rakan. Ya, kita ada tentera kecil. tentera kecil. Yes. Okey, kita boleh kenalkan kot. Kenalkan. Okey. Yang hujung tu nama dia Bugebu. Bugebu. Kita panggil Bu. Alah, comel nama. Bergebu. Okey, ini dalam ni ada hamster. Okey, dalam ni ada hamster. Ada nama? Nama dia Julia. Julia. Julia, Yes. sedapnya Cik Julia. Mana dia? Yes. Oh, Julia sembunyi ya. Okey, tak nampak Cik Julia. Tak ada ya. Cik Julia malu. Okey, yang ni landak. Yang ni nama dia Sonic. Sonic. Yes. Baby landak. Baby landak lagi. So ni rabbit. Nama dia Nona. Nona. Okey, nama-nama ni semua memang dipilih sendiri. Doktor yang pilih. Ni memang dia inilah staff-staff pun bagi semua nama jugaklah untuk dia orang ni. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan hubungan manusia dan juga haiwan kan. Okey. Tadi kita dengar Laila kata, dapat mengurangkan stres, tekanan, murung, mental dan sebagainya kan. Bagaimana seorang doktor veterina kan melihat bahawa wujudnya hubungan yang sangat istimewa ini. Sebab kalian lagilah penugasan kalian perlu mendekati mereka. Betul. Kan. So bila kita sebut tentang terapi haiwan, kalau ikutkan daripada barat, kita panggil sebagai AAT, Animal Assisted Therapy. So di mana haiwan ni daripada segi kajian daripada pakar dan juga saintis daripada luar negara, dah keluar dah dia. Mana dia? Okey. Alright. Okey sayang. Alright. Sonic kan? Sonic Dia laju. lah. Okey. Main duduk sini sayang. Sonic laju. Laju sikit kan. So Dia pantas berbalik dia kepada Sonic situ ni. kan. So Okey. di sana di luar negara dia menggunakan haiwan ni sebagai terapi untuk merawat penyakit. Okey. So kalau kita kat sini kebanyakannya kita haiwan-haiwan peliharaan khususnya kucing lah. Biasa kita dengar dominan kita dengar kucing lah. Kan, tetapi sekarang trend dah berubah.
Dia ada penambahan dari segi kan macam hedgehog ni kan, dari segi haiwan-haiwan yang lain. So hamster, dan sekarang pula ada dari segi gecko. Maknanya setiap haiwan ni dia akan memberi yang dimaksudkan dengan memahami kita, terapi yang sama, aura yang sama. Aura yang sama, tetapi cara penerimaan kita tu mungkin berbeza. Sebagai contoh, kita tengok kepada kucing. Kita sedia maklum kucing ni dari segi telatah, kecomelannya semua tu kan. Manja, datang dengan masalah bila kita stres, sambut kita depan pintu rumah. Betul. Macam tadi kita cakap, kita nak ambil handphone pun dia tak bagi. Kan? Betul. So, berbeza kepada haiwan-haiwan yang lain juga. Tapi terapi tu, dia boleh katakan agak subjektif. Sebagai contoh macam dari segi hamster dan juga hedgehog ni, terapi untuk manusia ni lebih kepada dekorasi rumah dia. Kalau kita ikutkan dengan tajam-tajam ni, nak manja macam mana, nak gomol pun fikir 14 kali juga kan. So dari segi dekorasi itu pun dapat menenangkan kita. Sekarang kalau kita tengok dari segi penggunaan ikan beta, kalau kita tengok alamak ikan dalam akuarium, macam simple. Macam mana nak belai kan? Yes. Tetapi bila kita duduk tenung betul-betul macam sekarang ni musim Covid, nak ke pantai pun tak boleh. Kalau tengok ikan kat akuarium, dengar oksigen tu mengalir air pun membuatkan kita tenang. Okey. So Sesuailah nama dia Sonic. Sesuailah nama dia Sonic kan, tak tidur diam sikit lah. Sesuai sangat. Okey, saya ada satu soalan sebab bukan kata saya ni bukan pecinta haiwan, tapi memang ada setengah yang dalam kalangan saya agak takut. Bukan geli tau, dia takut. Maknanya bila dia datang ke arah kita tu kita rasa macam takut. Okey, tapi ada juga yang saya terbaca mereka yang tidak mempunyai haiwan peliharaan ni ada satu perasaan yang sebenarnya takut kehilangan. Sebab bila dah jaga haiwan peliharaan dah lama, kan bila dia mati ataupun bila dia hilang, itu satu perasaan yang kan terkesan juga kan? Sangat terkesan. Fariha baru saja mengalami keadaan tu. Apa pendapat doktor macam mana? Dia macam inilah, bila kita sebut tentang pemeliharaan haiwan, pemeliharaan lah, kita panggil pets kan, dia memerlukan komitmen yang tinggi. So sebelum apa-apa terjadi, kita perlu fikir adakah kita mampu. Sebab tu haiwan ni digunakan sebagai terapi. Sebagai contoh, saya ambil sedikit tentang penyakit autism. So haiwan ni, dia membuatkan seseorang tu lebih bertanggungjawab. Manusia tu lebih bertanggungjawab kepada ternak haiwan yang tersebut. So dia mendidik diri kita. So bila sebut tentang rasa takut something tu kan. So benda ni sebenarnya kita faham dari segi perasaan sebab bila dah lama, this just not an animal, this our family. Itu bagi kita yang dah masuk pula dalam baju. Dia dah senyap dah ni, tak apa. Tak apa. Asal dua lapis baju. Dia masuk ke? Okey. Oh, dia kena manja ni. Dia buat show kat sini. Bagi pencinta haiwan ni, kita sedar tahu bahawa benda ni macam kadang-kadang bila kita kehilangan, kita menangis beria. Kadang-kadang orang tengok, apalah dia ni, kucing mati je, takkan nangis. Ceria lain. Dia macam pandangan orang. Persepsi. So, persepsi itulah yang kadang-kadang kita katakan, sebab bila kita attach dengan satu benda kan, timbul perasaan sayang tu yang agak tinggi. Tetapi benda ni berbalik kepada kami sebagai doktor veterina. Kan, kita merawat haiwan yang sakit. Kan, benda ni benda hidup. Kadang-kadang kami pun beremosi jika satu penyakit itu kami tak dapat selamatkan haiwan itu. Kan? Sebab kita cuba. Kan? Kita bukan Tuhan. Kita cuba membantu setakat mana yang kita kemampuan. So bila terjadi sesuatu, kadang-kadang kita tengok perasaan owner di depan kita. Memang orang kata jatuhlah air mata jantan itu. Yalah, tuan tu dalam mengharapkan doktor boleh menyelamatkan kan. Faham. Yang istimewanya adalah kalian berhadapan dengan, mungkin kalau kita dengan manusia, kita tahu kalau sakit. Tapi kalau haiwan ni dia susah, komunikasinya berbeza. Tapi melalui hati dan perasaan. Betul. Okey, kita nak sambung perbincangan kita, tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga kepada anda, sempat kita tinjau orang awam yang mana mereka juga mempunyai haiwan peliharaan yang dikatakan juga menjadi terapi kepada mereka. Tapi ini pelbagai. Ada yang menjadikan haiwan peliharaan ular dan sebagainya. Jadi jom kita saksikan. Saya bersama Simba dan Tompok, saya telah bela 2 ekor ni. Bukan 2 ekor tapi 3 ekor, ada lagi seekor di sana. Hampir 2 tahun. Jadi ini adalah kucing-kucing saya. Kan? Hai semua. Kami bersama haiwan peliharaan kami yang bernama Master Uguay dan Berry. Kami sudah pelihara haiwan ini selama setahun. Kucing saya, saya jaga dia sudah 4 tahun. Berat 9.8 kilo. Nampak? Say hi. Hai,
Assalamualaikum. Saya bersama Woki, kuda-kuda peliharaan saya. Saya dah bela dia 4 tahun setengah, sejak baby lagi. Selain kuda-kuda, saya juga bela kucing dengan hamster. Bye-bye. Kami ada 25 ekor anak. Yang ni nama dia Christina. Yang ni tak bagi nama lagi sebab baru lahir. Kami membela anak ini kerana bulunya sangat lembut, senang untuk dijaga. Macam-macam lah. Hai semua, ni kucing saya Lee. Saya sudah bela dia selama 5 tahun. Hai, saya bersama Ka dan Kara. Okay, saya dah bela diorang selama 10 bulan. Okay, Ka is a ball python snake and then Kara is a hognose snake. See? Okay, umur Ka is 1 tahun and then umur Kara is 7 bulan. Hai semua, saya bersama Putri. Saya dah bela dia selama 4 bulan. Hai semua, sekarang saya dengan Ciko. Ciko ni umur dia dah 4 tahun. So 4 tahun juga dah bela dia. Dia suka makan ayam goreng. Naim bersama dengan kucing saya. Nama dia Tokyo. Saya dah nak dekat 9 bulan dengan dia. Baru ambil hari tu before PKP. And another one, ini nama dia Andre. Assalamualaikum Andre. Baru 2 bulan dengan dia. So ya, dua-dua ni anak kesayangan. Satu jantan, satu betina. Anak daddy. Saya dengan kucing saya, Cici dengan Poppy. Dua-dua jantan. Saya dah bela diorang ni selama 9 bulan. Ni yang paling sihat sekali ni. Ni nama dia Cici. Itu sebagian daripada mereka macam-macam lah. Ada yang suka haiwan berbulu, ada yang suka reptil kan. Itu pulang masing-masing. Sangat subjektif kan. Tapi saya kira ini membentuk tanggungjawab kan, dan juga peribadi seseorang tu. Macam tadilah, dia akan mengubah hidup seseorang tu daripada yang mungkin tidak bertanggungjawab. Sebab dia tanggungjawab dengan manusia lain, ini tanggungjawab dengan haiwan tu. Betul, faham. Kan? Betul. Ini juga salah satu yang diambil daripada Farihah juga kan. Sebab saya ambil kucing dulu sebab anak saya seorang kan. Kami bertiga je kat rumah, dia seorang je. Jadi saya takut dia tak ada adik-beradik kan. Saya ambil kucing, terus memang betul lah nampak dia ni. Tapi bila kita dah terlalu akrab, hubungan yang luar biasa tu dah wujud kan. Sayang tu bila hilang tu, ya Allah. So sedikit perkongsian nanti kan berkenaan dengan kata kucing kan. Kita ada satu klien di klinik di Sarjana Utama. Anak dia autism. Okey. So kucing tu menjadi ibarat sahabat karib. Kalau datang grooming kucing bagi mandi, mesti dia cakap nak cepat, takut nanti anak dia cari. Sebab kucing ni bila permasalahan dari segi autism ataupun masalah kesihatan ni kan, dia membuatkan kucing ni membantu dari segi komunikasi. Kan? Kadang-kadang bukan katakan masalah macam kita sendiri pun, macam saya sendiri pun balik penat pun sembang dengan kucing. Betul. Kan? So benda ni orang kata apa, kucing ni kita kena sedia maklumlah. Setiap ciptaan tu memberi manfaat. Kan? Setiap yang hadir, yang diciptakan semua ada manfaat tersendiri. Macam saya sendiri pun, saya ada 6 ekor kucing. Kan? 4 tahun berkahwin. Itulah penyerinya. Ya, betul. Tapi Alhamdulillah, 2 minggu lepas, dapat rezeki Zuriat. Alhamdulillah. Sofia namanya. So benda ni bila kita berbakti kepada haiwan, insya-Allah mendoakan sebab tu saya cakap bukan bela haiwan ni, kucing ke anak ke hamster ke, bukan hanya dari segi makanan, tempat tinggal, tak. Tanggungjawab dari segi kesihatan. Semua keseluruhan. Macam mana nak membantu mereka yang bukan pecinta haiwan untuk mencintai haiwan, untuk kadang-kadang nak tapi banyak cabaran dia. Mereka mendekati macam mula-mula tu kan. Okey. Apa-apa pun kita kata pengalaman pertamalah. So persepsi tu sebenarnya pada diri kita. Kan kadang-kadang kita ni suka kacau. Lagi dia tak suka, lagi tu kita nak betul. Kita nak lagi kan. So benda tu kadang membuat kita lagi berfobia. So kita perlu memberi peluang. Kadang-kadang mungkin seseorang tu macam alahan dengan kucing, mungkin bukan jalan penyelesaian, kita tak nak buat apa. So mungkin kita ada alternatif lain. Yang tadi kita tengok ada yang reptil, ular. Kan, setengah orang geli.
Kan? Tengah orang mungkin Yes. itu adalah kesukaan dia. Kesukaan dia. So benda ni kita bergantung kepada individu, tetapi cara kita tu untuk berinteraksi dengan haiwan tersebut. Macam mana kita nak approach peringkat awal tu. Maknanya terapi ini ialah terapi yang mungkin ramai tak sangka bahawa komunikasi antara manusia dan haiwan tu akan wujud untuk saling melengkapi. Betul. Kan? Betul. Kadang-kadang kita nampak dia haiwan-haiwan lah. Tak faham. Betul. Sebenarnya dia faham. Dia faham keadaan kita. Dia faham. Dia kalau kita dalam keadaan stres, dia boleh distract kita daripada fikir permasalahan. Dengan datang sondol, macam saya makan, nanti kucing saya dekat bawah tu panjat tepuk. Nak sikit. Betul. Dia kurang macam tu. Okey, itu dia. Seronok sebenarnya dengarkan cerita mereka dan kawan-kawan saya yang pencinta haiwan setiap kali jumpa mesti ada kisah yang ingin ditukarkan. Kan? Masih diceritakan dan sebagainya. Terima kasih diucapkan teknologis profesional Dr. Mazrul Fahmi Makzee, Dr. Veterina. Dan teruskan berbakti dengan semua pencinta-pencinta haiwan ni. Inilah tempat bergantungnya. Betul. Sakit dan nak rawat dan sebagainya. Terima kasih doktor. Sama-sama. Julia, siapa nama? Sony Nona. Terima kasih semua. Terima kasih rakan-rakan kita. Kita bersama dengan Fazli. Ada sedikit wara-wara yang ingin dikongsikan. Silakan Fazli. Okey, baik, terima kasih Anem dan Fariha di ujung sana. Besok 11 November 2020 sudah pastinya kepada anda semua yang ingin membeli belah esok masa yang dinanti-nantikan. Kerana apa? Kerana banyak diskaun-diskaun yang diberikan. Contohnya Shopee akan memberikan kepada anda semua 11 juta ringgit vouchernya. Tapi apapun, jom kita saksikan bingkisan berkaitan dengan Shopee ini terlebih dahulu. Jom. Jom tonton Shopee 11-11 Big Show. Saksikan kumpulan K-pop Stray Kids, barisan artis dan selebriti kegemaran anda. Main permainan satu atau tidak untuk mendapatkan ganjaran terbesar. Main goyang Shopee dan Shopee tangkap untuk memenangi hadiah lumayan. Serta tawaran RM1 istimewa dari jenama terkenal. Dibawakan khas oleh para penaja kami. Shopee 11-11 Big Show, 11 November, 9 malam, hanya di saluran-saluran ini. Jom tonton. Baik, jangan lupa untuk anda saksikan besok ya 9 November 2020 untuk anda saksikan Big Show untuk Shopee ini. Shopee 11-11 jualan hebat telah pun bermula ataupun besok bermula. Nikmati penghantaran percuma dengan pembelian minima RM11 dan juga voucher diskaun 50% setiap hari. Dan anda kena, kalau anda semua ini paling istimewa ni, kalau anda nak dapatkan Proton X70 dengan harga cuma RM1, anda harus bermain permainan satu atau tidak nanti. Selain itu, jangan lupa untuk anda saksikan Shopee 11-11 Big Show esok 9 malam, pastinya di TV3 dan juga di Shopee Live. Dapatkan ini yang saya cakap tadi. Dapatkan voucher berjumlah RM11 juta daripada jenama terkenal sekarang dan gunakan pada 11 November nanti, iaitu pada hari esok. Dan ini peringatan untuk anda semua, jangan lupa untuk anda memuat turun aplikasi Shopee sekarang juga. Baik, jangan lupa untuk anda saksikan pada esok hari ya 11-11 pastinya Shopee terus bersama dengan anda. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekali nanti kita dapat saksikan dekat sana ada seorang penyanyi yang sungguh hebat sekali yang akan mempromosikan satu lagu barunya. Nak tahu siapa dia? Kekal bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Untuk memenangi hadiah lumayan. Daun yang dihembus angin lalu menerbangkan jiwaku yang layu, menanti apa akan terjadi. Jalan cinta yang masih tak pasti. Inikah angkara cintamu yang pernah ku hancurkan kerana egoisnya aku, tinggal hanya sisa hati. Inikah angkara cintamu yang pernah ku hancurkan kerana egoisnya aku, tinggal hanya sisa hati.
yang pernah ku hancurkan kerana egoisku, tinggallah hanya sisa hati. Cintamu tinggallah hanya sisa hati yang tersia. Wow, Cody. Cody. Macam mana boleh challenge tak dia punya suara tinggi ni? Tak boleh. Oh, main pagi yang boleh tarik. Pagi. Egois, Takut. Baik. Takut yang mana? Takut dengan mana? Pertaruhan terbaru, Takut dengan siapa? Egois. Okey. Tapi kabarnya lagu ini bukanlah lagu yang sememangnya untuk Cody. Tak. Icon Fatana dah siap-siapkan lagu ni. Lagu dia punya. Betul-betul lah. Betul lah. Orang tanya serius ni. Betul. Jadi silakan. Okey, lagu ni sebenarnya lagu ni ciptaan Icon Fatana dan Wan Saleh. Lagu ini sinopsis dia menceritakan tentang pasangan juga. Lagu Melayu kita Malaysia kita kena lagu cinta banyak kan. So pasangan ni dia susah senang bersama. Lepas tu bila si lelaki ni dia macam kaya sikit kan. Kaya, dia ada harta lebih. Dia ada perempuan lain. Dia caw. Dia caw, dia cari perempuan lain. So lepas tu perempuan yang dia ligat pun tu yang pun memainkan dia. So itulah dia dalam masa yang sama dalam dia punya masalah, dia salahkan perempuan tu. Ex-girlfriend dia tu. So ego tu dia letak kat diri dia. So dia salah perempuan tu. Bukan salah dia, salah perempuan tu. Complicatednya. So tu complicated kan. Jangan adalah benda tu yang reality Saya rasa boleh lah. Tak payahlah. Nyanyi tak apa. Tapi dengan cerita je Cody katanya sanggup tebal muka semata-mata nak dapatkan lagu-lagu daripada komposer-komposer kita ni. Yes, betul. Kenapa sampai dah tahap macam tu? Saya punya pegangan sebabnya kita tak perlu tunggu lagu-lagu yang sedap. Kita kena cari. Macam contoh lagu dia tu saya memang cari. So lagu tu hit lah kan. So untuk lagu yang egois ni saya memang tebang muka, saya cari merata lah. So Icon Fatana yang bagi, tiba-tiba dia bagi lagu ni memang sedap. So saya cakap saya nak lagu ni. So bos pun tengah cari lagi. Saya cakap bos kalau tak ada lagu yang sedap pada lagu ni saya tak nak. Saya nak lagu ni juga. So bos kata dah memang tak ada dah, memang lagu ni je. Rezeki lagu ni lah. Ya, egois ni. Cody pun sekarang image baru. Simpang rambut. Nak panjang sampai mana? Sini kot. Bini tak marah ke? Tapi sesuai lah. Rimas tengok. Rimas hanya rimas. Potongkan aja. Okey, image tu baru. Yes. Lagu baru. Tapi bila nak tunggu komposer sediakan lagu yang sedap dan sesuai dengan Cody tu, bertahun jugalah nak dibandingkan dengan single yang lama dengan single baru. Tak rasa ketinggalan dengan artis-artis lain yang sama dengan Cody. Mereka keluarkan dalam setahun tu 2-3 single. Bagi saya kalau kita keluar lagu banyak-banyak pun kalau tak jadi tu satu kerugian lah kan. Satu kerugian. Baik kita fokus satu lagu kalau juga contoh satu lagu setahun. Maksudnya dalam 6 bulan tu kalau tak okey je baru kita proceed untuk lagu baru. Yang ni pulun untuk ni dululah. Ni baru sebulan lagu ni. So saya pun ada satu lagi. Lagu ciptaan saya sendiri bersama dengan Syazi dan Audimo. Itu pengganti Satu Malam punya OST itu Satu Malam. Itu ciptaan saya lah bersama dengan Syazi. Kiranya Itu lagu sebelum ni kan? Itu sebelum ni. Tapi ini yang latest ni adalah Egois lah. masih mempromosikan juga lagu tu atau bagaimana? Baru nak promosi. Baru nak promosi. Ini belum ada video klip Egois? Belum lagi. InsyaAllah hujung bulan ni saya akan shoot dekat Langkawi kot insyaAllah. Balik kampung nak balik kampung. Alasan nak balik kampung ke apa ni? Kan orang kaya. So kita ada kapal sana kan. So, kapal tu saya punya. Macam tu lah. Okeynya storyboard tu dah siap lah. Dia punya perancangan tu nak buat apa dah siap dah. Lagu ni memang menguji tahap vokal Cody ke ataupun memang senang je nak buat lagu ni? Jangan ke? Uji kot kalau pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Ya ke? Tapi saya rasa lagi tinggi daripada
ni boleh bawa kot. Ya ke? Tapi kalau biasanya lagu Ikuan Fatana yang biasa kita tahu, tak adalah tarik-tarik tinggi-tinggi. Itu kalau dia nyanyi. Itu kalau dia nyanyi. Adakah sebenarnya lagu Ikuan Fatana itu adalah sebenarnya pada permulaannya arrangement dia tak adalah tinggi macam ni, tapi disebabkan Kodi nyanyi terpaksa tukar jadi tinggi atau bagaimana? Sebenarnya kalau ikut asal punya demo tu dia lagi tinggi. Sebab range Ikuan Fatana kan macam perempuan. So saya boleh juga arrange tu, tapi kena turun sikit lah untuk selamat. So pagi-pagi ni macam tak selamat juga. Tu dah turun lagi. So kena tipu. Banyak kena tipu lah nyanyi tu kan. Kena pandai teknik vokal. Teknik lah kan. Takut juga pagi-pagi. Pagi-pagi yang paling takut sekali. Malam ke tak kisah. Oh patutlah ramai artis tak nak ni masuk Malaysia hari ni. Takut. Jangan buka aib. Ada yang main tak? Tak ada. Saya pun nak nyanyi lagu baru. Kekasih awal dan akhir tu. Tapi Kodi mantaplah vokal. Kodi ni kan. Apa tak ubah. Jomlah kita try suara dia tanpa ada muzik. Okey, tadi lagu apa? Tadi Egois. Tak yang tadi hang sebut tadi. Hang blok sorry. Kekasih awal dan akhir. Salah malu. Ada cakap lagi ya. Oh, kena nyanyi ni? Ya, orang nak dengar juga. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Itu. Sebiji kan? Mesti suruh nyanyi. Hey, Kodi. Okey, perancangan untuk promosi Egois ni macam mana? Selepas ni akan yelah sekarang nak buat secara bersemuka pun tak boleh. Mungkin macam mana cara promosinya? Takat mana yang kita boleh promo, kita promo je lah kan. Kita buat promosi. So, ni adalah satu orang apa? Kita tak boleh nak susun kita punya jadual tu untuk penuhkan. Sebab saya rasa ada SOP yang mengganggu lah. Maksudnya kita tak boleh kena rajin buat live kot. Yes. Buat live pun saya takut kot nak nyanyi. Pasal apa? Lah, tak. Dia kena ni. Sebab ni secara langsung. Dalam talian. Lagi lihat orang tengok sikit. So, apa orang ni? Untuk promosi ni, untuk bulan ni sikit je lah. Sebab, ada benda-benda yang... Ada kekangan lah. Ya. Kodi pernah duet ke? Belum. Bila duet? Ajak duet ke? Tadi macam nak ajak duet. Raja tak lagu. Tak Kak boleh nyanyi, okey? Nak kekasih awal akhir juga ke? Kalau tadi kita dah dengarkan Kodi, apa kata kita dengarkan Faria? Tapi memang ada perancangan nak berduet? Ada. Ada. Lagu dah ada belum? Lagu tak ada lagi. Perancangan tu dah ada lah. Ada. Tapi saya rasa lepas ni nak buat lagu yang macam tu lah. Lagu teman Iman Troye tu. Saya nak buat macam tu lah. Macam mana? Nak menari-menari juga. Kodi kalau kita lihat ya, kalau mungkin kita tidak berapa kenal Kodi, ya, kalau mungkin kita tahu Kodi ni boleh menyanyi kan. Tapi bila kita dah kenal secara bersemuka macam dia dekat kan. Macam-macam dia ni boleh jadi. Dia boleh jadi pak lawak boleh. Ya, dia memang. Dia pernah habis syuting berlakon sama. Itulah. Berlakon juga. Jadi kan? baru cakap datang rambut dia sampai keras ni mandi sungai. Kan? Itu syuting apa? Tele movie lah. Sejak bila je pengaku budak ni? Itulah. Watak apa? Hero. Woi. The best lah Kodi. Ya, bukan saja dalam nyanyian, lakonan pun boleh kan. InsyaAllah. Bakat tu kalau boleh tu kita kembangkan lah kan. Okey, dan all the best untuk lagu ni Egois. Dan juga lagu satu lagi Satu Malam Satu Malam. Ya, untuk dan mungkin saya akan menjadi pengacara MHI. InsyaAllah. Sila ambil perhatian. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Mana tahu jadi juga sebahagian dari keluarga kami. InsyaAllah. Baik. Okey, kita akan jumpa esok dengan topiknya remaja semakin liar. Nasib baik dah bukan remaja. Bukan lagi ya? Kan? Kodi remaja lagi kot? Kodi tak dah. Okey, esok jumpa lagi waktu yang sama di MHI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Kodi. Hidup aku sudah ditentu, seolah berpandukan peta. Biar dunia berputar pada paksinya, namun kau tak diduga. Maafkan kerana mengganggu
Terpaksa ku luahkan niatku di sini. Maafkan kerana menunggu, kan ku jelaskan rasa hatiku di sini. Apa yang ku sangka benar tiada, semua berubah karena satu malam. Apa yang ku sangka cinta rasanya, hidup kini berbeza karena satu malam. Kau mengubah arah hidupku, bersaksikan awan yang biru. Kau dan aku pasti tahu jalan dituju agar cinta bersatu. Maafkan kerana mengganggu, terpaksa ku luahkan niatku di sini. Maafkan kerana mengganggu, kan ku jelaskan rasa hatiku di sini. Apa yang ku sangka benar tiada, semua berubah karena satu malam. Apa yang ku sangka cinta rasanya, hidup kini berbeza karena satu malam. Satu malam. Apa yang ku sangka